tengok betapa teruknya kesan daripada zaman kegelapan lockdown negara ni. Dan ramai yang bunuh diri. Anak muda tak perasan benda ni. Anak muda kita yang menerima sogokan dan mengubah keputusan, memberikan sokongan pada Perikatan Nasional, kepada PAS, pada pilihan raya lepas, mereka tak sedar apa yang berlaku sepanjang tempoh pemerintahan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Adakah anak muda ni terpedaya dengan slogan bersih dan stabil ni? Sebab dia melihat UMNO ni dituduh pencuri, penyamut. Ya, kita tak nafikan juga kan, sebab bila mereka belum matang lagi, mereka tak tahu bahawa dalam politik itu, politik itu sebenarnya tak kotor, tetapi orang politik mengotorkan pentas politik. Mereka tak pernah terjangkau dalam pemikiran mereka bahawa boleh berlaku konspirasi politik. Mereka tak tahu bahawa boleh wujud apa yang dipanggil sebagai selective prosecution ataupun pendakwaan terpilih, ataupun pendakwaan yang bermotifkan politik, politically motivated prosecution, ataupun pendakwaan yang berniat jahat. Ini tidak ada dalam kamus kepala mereka. Dalam kamus mereka tidak ada benda ni semua. Bagi mereka, siapa yang didakwa bersalah. Walaupun kita lihat pada hakikatnya rakyat Malaysia ni, mereka sudah menjatuhkan hukuman ke atas Dato' Najib sebelum Dato' Najib dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Mereka sama juga telah menjatuhkan hukuman ke atas Dato' Zahid sebelum Dato' Zahid kesnya dibuang oleh mahkamah. Ini yang berlaku. Jadi itu sebabnya bagi saya penting untuk didikan itu dimulakan terlebih dahulu. Kena ada masa untuk mind conditioning. Untuk kita didik anak-anak kita apa yang perlu dia tahu, ilmu apa tentang kenegaraan, tentang pentadbiran negara, kenapa perlu keluar mengundi, apa sebab mereka perlu keluar mengundi, kalau mereka mengundi mengikut emosi, apa akan jadi, kalau mereka mengundi, kena pastikan mereka mengundi orang yang betul-betul layak, orang yang betul-betul boleh mentadbir negara, apa yang patut dijauhi, what are the don'ts, apa yang patut dibuat. Benda ni perlu dididik dulu sebelum kita memutuskan di Parlimen dan juga di Dewan Negara supaya kita pindah dan membenarkan anak-anak yang berusia 18 tahun dan ke atas. Bukan hanya untuk mengundi, tetapi termasuklah untuk bertanding dalam pilihan raya. Baik, ada kata bijak pandai. Untuk nak melihat negara kamu 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang, kamu harus melihat apa yang generasi kamu buat hari ini. Okey, dengan rasuahnya diberikan oleh Perikatan Nasional, ini jelas nyata. Bagaimana ini boleh dihubungkan? Ini yang bahayanya. Kalau kita lihat anak-anak muda kita dalam usia yang begitu muda sudah dicemari dengan budaya rasuah. Sepatutnya anak-anak muda yang baru fresh daripada keluar universiti, baru fresh habis SPM, sepatutnya kita ni sebagai orang yang sepatutnya menjadi contoh dan tauladan. Ahli-ahli politik Perikatan Nasional, PAS ni sepatutnya menjadi contoh. Mereka patut sedar bahawa tindakan mereka ni merosakkan anak bangsa mereka sendiri. Mereka telah merasuah dalam satu gerakan rasuah skala besar yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Bukan sejarah Malaysia je, dalam sejarah dunia. Kat India tak pernah berlaku gejala merasuah pengundi dengan begini dahsyat. Tak pernah. Mana datang duit sebanyak itu? Itu yang kita perlu buat siasatan segera. Itu sebab kena siasat segera tentang ke mana perginya dana 600 bilion yang mereka belanjakan dalam tempoh darurat dilaksanakan. Walaupun hari ini SPRM mengatakan bahawa fokus siasatan lebih kepada 92.5 bilion. Tak apa, mulakan. We got to start somewhere. Dan dalam masa yang sama juga, kena siasat juga dakwaan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tentang kemungkinan juga mereka menaikkan cabutan judi. Cabutan istimewa judi ni daripada 12 ke 22 kali setahun.
Ini juga sepatutnya disiasat kerana Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa ada kemungkinan besar ini juga menyumbang kepada dana pilihan raya Perikatan Nasional dan PAS. Takkanlah PAS terima duit judi. Memang kalau kita tengok dari segi lebay, dari segi serban yang dililit tu, kita mungkin tak boleh percaya. Tetapi kena ingat, PAS hari ini ialah PAS yang lebih pragmatik. Kalau kita lihat, kalau kita kata takkan, kan? Takkanlah masuk akal Syamsuri naik satu kapal layar bersama dengan Vincent Tan, Tokey 4D ni. Bincang beli kapal. Mesti ada sesuatu yang dibincangkan oleh Tokey Judi ni dengan Menteri Besar Terengganu yang juga merupakan naib Presiden PAS. Ini menjadi tanda tanya. Ini menjadi tanda tanya. Tak sanggup PAS takkan nak bagi duit judi pada anak-anak umur 18, umur 20 tu. Saya pernah hidup zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Okey, alright. Kita tahu berapa banyak yang diberikan kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Jadi saya nak beritahu simple saja, PAS pun manusia. PAS pun manusia. Kalau PAS ni malaikat, lain cerita. Selagi mereka ni boleh gelap mata kerana duit, boleh gelap mata kerana royalty minyak, boleh gelap mata kerana jawatan Duta Besar Malaysia ke Timur Tengah, boleh gelap mata kerana jawatan menteri, selagi itulah saya harap rakyat Malaysia sedar bahawa pemimpin-pemimpin PAS ini adalah manusia macam ahli UMNO, macam ahli PKR, macam ahli DAP. Malah ada setengah-setengah daripada mereka ni lebih buruk perangai daripada kawan-kawan kita ni. Pakai serban. Ini realiti. Pakai serban tu, keluar ayat hadis Quran tu, takkanlah ada orang makan duit judi. Yalah. Baik tu. Kalau orang lain tu, boleh ada orang sembang. Tapi hari ni kita sudah keluarkan bukti. Wallahi saya undi PAS. Nak cerita apa lagi? Kita lihat bagaimana mereka ini menjanjikan RM350 last kali bagi RM100. Dan lebih dahlah rasuah, tipu. Dahlah rasuah, dahlah tipu. Betul tak? Malah dimaki pula. Kita tengok tadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi. Ini Menteri Besar PAS. Dia kata RM50, RM100, RM200 pun nak berkira. Persoalan dia, kenapa kamu tergamak merasuah anak bangsa kita sendiri? Persoalan kedua, kenapa kamu tipu? Janji bagi RM300, bagilah RM300. Tipu lagi. Dahlah kamu merasuah, dan kemudian merasuah pula tu ada kemungkinan besar dengan duit haram lagi. Sama ada datang daripada 900 bilion ke, sama ada datang daripada duit judi ke. Pokoknya duit ini mesti duit haram. Sebab apa? Tak mungkin PAS dengan tim Melo dia tu boleh membiayai kos pilihan raya yang begitu tinggi jumlah dia. Tak yang lebih tu bagi 100. Komisen, Pak Haji pakai komisen. Itu kita tak tahulah. Okey, Dok. Ada yang mengatakan usia remaja pengundi ni seperti naik roller coaster, Dok. Naik turun kan, yang perlukan bimbingan ibu bapa masyarakat sendiri. Setengah tu duit poket Datuk sebut tadi pun ibu bapa yang bagi. Ada setengah yang cakap seluar dalam pun mak ayah yang bagi ni. Apakah statement ini benar kepada suasana yang sedang berlaku sekarang ni? Seperti yang Datuk simpulkan. Memang tidak dapat dinafikan. Selain daripada sogokan, selain daripada fitnah-fitnah yang mengatakan bahawa kalau undi BN, Datuk Zahid akan jadi Perdana Menteri. Ada pula fitnah lagi mengatakan kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan, kalau undi Barisan Nasional boleh bentuk kerajaan, boleh memerintah. Worst case scenario pun Datuk Zahid lah Perdana Menteri. Kalau tak diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri pun, poster boy kita. Betul tak? Worst case scenario, Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Mana datang logiknya Anwar Ibrahim pula yang menjadi Perdana Menteri? Kita dah cakap dah sebelum pilihan raya lagi. Jangan undi tu undi berbelah bagi. Kalau nak undi, biarlah undi parti yang boleh membentuk kerajaan. Kalau nak undi sama ada BN atau Pakatan Harapan. Pilih salah satu. Kalau undi tengah-tengah, undi Perikatan Nasional atau GTA, tiba-tiba ramai pula yang undi tengah-tengah. Last kali saya cakap, Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Sekarang dah terbukti benda ni betul-betul terjadi.